Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 20 Mei bersama saya Asrul Nizam Kadir. Antara paparan hari ini, kerajaan sifatkan cadangan sekat peminjam culas PTPTN ke luar negara tidak wajar dilaksanakan. Juga kem pelarian Palestin di Syria dibeda roket, 10 nyawa terkorban. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi dimulakan dengan laporan antarabangsa ini. Serangan roket membedil sebuah kem pelarian warga Palestin yang padat dengan penduduk di Aleppo, Syria, meragut 10 nyawa dan mencederakan lebih 30 yang lain. Badan Bantuan PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA turut mengutuk serangan itu. Dalam kenyataannya, serangan roket berkenaan disasarkan ke kem pelarian Nirab ketika penduduknya sedang bersiap sedia untuk berbuka puasa. Mangsa yang maut termasuk 4 kanak-kanak. Manakala ramai mangsa yang cedera dilaporkan kritikal. Tambah UNRWA, pertempuran yang semakin sengit di Syria khususnya berdekatan kem pelarian warga Palestin di Nirab mendorong badan itu untuk menutup 6 buah sekolah di kawasan berkenaan yang menjejaskan kira-kira 3,000 orang pelajar. Sebelum ini, Syria mendakwa berjaya meminta serangan udara didalangi Israel yang menyasarkan kawasan berdekatan Damsyik. Seorang pemandu lori rentung dalam kemalangan membabitkan 2 lori di kilometer 18 Jalan Lipis Gua Musang berhampiran Selendang Kuala Lipis Pahang kira-kira jam 3.20 petang semalam. Ketua Polis Daerah Lipis Superintenden Azli Muhammad Nur berkata, kenderaan dipandunya terbakar selepas bertembung dengan sebuah trailer membawa muatan kelapa sawit. Identiti mangsa masih belum diketahui memandangkan lori 3 tan itu rentung keseluruhan. Siasatan awal mendapati mangsa dalam perjalanan ke arah Gua Musang, Kelantan memasuki lorong bertentangan secara tiba-tiba dan bertembung dengan lori muatan sawit menuju ke Kuala Lipis. Akibat kemalangan, lori Isuzu terbalik dan terbakar bersama pemandu. Manakala pemandu lori muatan sawit tidak cedera. Ketua Zon 3 Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Penguasa Syahrul Nizam Nasir berkata, 7 anggota dari Balai Kuala Lipis bergegas ke lokasi kejadian. Operasi mengambil masa 30 minit untuk memadam kebakaran serta mengeluarkan mayat mangsa. Mayat dihantar ke Hospital Kuala Lipis untuk dibedah siasat. Cadangan memperkenalkan semula sekatan perjalanan ke luar negara terhadap peminjam yang gagal membayar balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN tidak wajar dilaksanakan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, ekoran cadangan itu nyata bertentangan dengan apa yang diperjuangkan Kerajaan Pakatan Harapan selama ini. Actually, kita tidak ada apa-apa keputusan. Ini adalah salah satu daripada apa yang dikeluarkan. Kami pun rasa, bila masa kita tak ada apa berbincang pun. Namun ada juga yang segelintir tak bayar balik. Jadi kalau nak rolling tu memanglah ada masalah tu. Tapi kalau nak buatkan sekatan-sekatan ni tak wajar. Kita mesti kaji balik. Sebab itu yang kita tentang dulu pun. Kita protes dulu pun. Baru-baru ini, media melaporkan PTPTN mungkin memperkenalkan semula sekatan perjalanan ke luar negara terhadap peminjam yang gagal membayar balik pinjaman jika itu yang dimahukan orang ramai. Perbadanan itu turut dikatakan sedang meneliti beberapa cadangan lain untuk mengutip baki pinjaman pendidikan termasuk menyekat peminjam daripada memperbaharui pasport, lesen cukai jalan dan lesen perniagaan kepada Kabinet. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata demikian di Majlis Salam Iftar bersama orang kelainan upaya OKU, Anjuran Pusat Khidmat Masyarakat Dun Pandan Indah bersama Pertubuhan Kebajikan Ihsan Ummah Selangor malam tadi. Beliau yang juga Ahli Parlimen Pandan turut menyampaikan sumbangan kepada 250 OKU yang hadir. Cadangan Majlis Belia Malaysia MBM supaya diperkenalkan satu subjek khusus bagi mengenali agama lain selain agama Islam di sekolah dan Pusat Pengajian Tinggi IPT tidak dipersetujui oleh Kementerian Pendidikan. Menterinya Dr. Mazli Malik berkata, bagaimanapun beliau konsisten dengan cadangan kementerian sebelum ini yang mahukan setiap sekolah dan universiti lebih kerap mengadakan program rentas budaya.
Katanya berkongsi kebudayaan sesuatu kaum adalah lebih sesuai berbanding mempelajari agama lain. Ini kerana dibimbangi akan menimbulkan lebih banyak kesan negatif berbanding yang positif. Ketika berada di Pulau Pinang baru-baru ini, beliau melihat Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT ada bekerjasama dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA. Manakala di Johor, Sekolah Islam Hidayah aktif mengadakan program bersama sekolah vernacular lain. Justru katanya Kementerian Pendidikan menggalakkan sekolah berlainan aliran menjalankan program silang budaya dan biasanya ia lebih kepada perayaan, pakaian dan mungkin lebih jauh daripada itu untuk saling memahami budaya masing-masing. Dr. Mazli turut menegaskan perkara yang paling penting ialah penghayatan setiap pelajar untuk berinteraksi antara satu sama lain menerusi pelbagai aktiviti kokurikulum bagi mengukuhkan perpaduan dan bukannya mempelajari setiap agama yang lain. Kemarin, Presiden Majlis Belia Malaysia, Julfitri Johar dilaporkan berkata, subjek pendidikan agama Islam yang diajar di sekolah pada masa kini adalah baik. Namun, ia hanya memberi fokus kepada satu agama tanpa memahami agama lain. Katanya, cadangan berkenaan bukan bermaksud negara bakal mengamalkan kesamarataan agama, tetapi perpaduan akan dapat dipupuk apabila semua memahami sensitiviti penganut pelbagai agama di negara ini. Isu lambakan warga asing di Kampung Baru Ibu Negara perlu ditangani segera. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Harun berkata, ia berikutan terlalu banyak kes monopoli perniagaan dan masalah sosial ditimbulkan oleh golongan itu sehingga menjejaskan warga tempatan. Menurutnya, isu yang sekian lama berlarutan itu perlu diselesaikan segera bagi menjamin peluang pekerjaan lebih adil kepada rakyat tempatan di kawasan berkenaan. Beliau berkata, warga asing sepatutnya hanya boleh dibenarkan bekerja di dalam sektor atau industri tertentu sahaja. Beliau yang juga Ahli Parlimen Titi Wangsa berkata, pihaknya akan berbincang lebih lanjut dengan Kementerian Wilayah Persekutuan mengenai pelan membangunkan kampung baru supaya isu itu dapat diatasi segera. Katanya, perbincangan itu nanti dapat memajukan kampung baru dengan lebih tersusun dan teratur. Ia sekaligus tidak mengasingkan hak warga tempatan, terutama dalam usaha menghapuskan monopoli perniagaan oleh warga asing serta menangani masalah sosial. Ketua Menteri Sarawak Datuk Abang Johari Tun Openg yakin perbincangan dengan Kerajaan Pusat berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan membuahkan hasil yang positif. Menurut beliau, Jawatan Kuasa Teknikal MA63 dijangka akan memuktamadkan segala perincian menjelang Julai ini sebelum pindaan dapat diusulkan semula di Parlimen. Di antaranya ialah revenue sharing. Di mana kita perlembagaan ada revenue sharing, ini akan dipalusi oleh Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Ekonomi termasuk kita daripada negeri Sabah dan negeri Sarawak. Beliau ditemui media pada majlis penyerahan bubur lambu anjuran Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas di Kuching. Datuk Abang Johari mengulas mesyuarat jawatan kuasa kabinet dihadirinya bersama Perdana Menteri di Putrajaya Sabtu lalu turut dibincangkan pada mesyuarat itu isu pengagihan royalti minyak dan gas kepada Sarawak dan Sabah selain beberapa perkara lain. Jelas beliau, perbincangan kini melibatkan fasa kedua penurunan kuasa hak kerajaan Sarawak dan Sabah serta perundangan mengikut MA63. Fasa pertama perbincangan telah selesai dan muktamad melibatkan 13 perkara. Berhubung isu pentadbiran ketika pentadbiran mantan Ketua Menteri Sarawak Allahyarham Tan Sri Adnan Satin. Projek membangunkan Hard Rock Cafe dan Hard Rock Hotel akan diteruskan dan proses pembinaannya dijangka bermula tahun ini. Ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek itu melalui proses dan perlu memenuhi syarat yang sama dengan projek hotel lain bagi memastikan kesejahteraan penduduk tempatan dipelihara. Menurut beliau, hasil perbincangan dengan pihak pengusaha, mereka tidak menuntut syarat baru dan bersetuju memenuhi setiap syarat yang ditetapkan. Dia salah faham sebab orang fikir Hard Rock Cafe bunyinya gitu maknanya agak akan jual melimpang. Tak, dia macam syarat hotel yang biasa. Maknanya tidak boleh dibenarkan melanggar peraturan sedia ada. Jadi saya dalam perbincangan dengan tuan punya projek, pengusaha menyatakan dia tidak menuntut apa-apa syarat baru.
Datuk Seri Anwar berkata kepada media selepas melakukan program ziarah Mahabar Ramadan di Hospital Port Dickson semalam. Pada program itu, beliau turut menziarah pesakit serta meluangkan masa bersama jururawat dan doktor sebagai tanda penghargaan terhadap pengorbanan mereka pada Ramadan. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, beliau sendiri telah meneliti permohonan projek Harok di daerah berkenaan dan syarat yang ditetapkan. Pembinaan itu diyakini akan memberi faedah kepada penduduk setempat dari segi penyediaan peluang pekerjaan serta mampu menyumbang kepada pembangunan perniagaan kecil di kawasan sekitarnya. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberitahu pihaknya berpuas hati dengan tindakan awal yang dilakukan oleh kerajaan negeri, termasuk pejabat daerah dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani masalah bangunan terbengkalai. Perbadanan Perdagangan Luar Malaysia Madrid akan menyertai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta agensi lain di Chile, Argentina dan Brazil mulai 20 hingga 24 Mei. 8 syarikat Malaysia termasuk mewakili industri pertanian, elektrik dan elektronik akan terlibat dalam misi perdagangan dan pelaburan itu yang bertujuan meningkatkan kesedaran tentang keupayaan Malaysia dalam pelbagai sektor. Dalam kenyataannya, Ketua Pegawai Eksekutif Madrid Datuk Wan Latif Wan Musa berkata syarikat Malaysia bakal mendapat manfaat daripada platform perkongsian perdagangan dua hala strategik yang telah dijalinkan dengan 3 negara berkenaan. Misi itu akan menyertai Menteri MITI Datuk Daryl Lai King dan agensi lain di bawah kementerian berkenaan. Ia bakal meningkatkan kesesuaian negara dalam pasaran terbabit selain menyokong usaha pengeksport Malaysia, selain membuka peluang kepada mereka untuk mengeksploitasikan pasaran Amerika Latin yang lebih besar. Jumlah dagangan dengan Chile berjumlah 1.32 bilion ringgit pada tahun lalu mencatatkan peningkatan 150% dengan nilai dagangan pada 2009. Ekspor Malaysia ke negara itu pula berkembang sebanyak 352.17% dalam tempoh sama, mencecah 0.81 bilion ringgit pada tahun lalu. Antara barangan yang diekspor dan diimport bahan kimia, produk kayu dan makanan laut segar. Manakala perdagangan antara Malaysia dan Brazil meningkat lebih 208% dalam tempoh 10 tahun. Jumlah perdagangan mencecah 11.57 bilion ringgit tahun lalu berbanding 5.54 bilion ringgit pada 2009. Ia disumbangkan melalui produk getah, bahan kimia, makanan diproses dan produk petroleum. Pemindahan Bazar Ramadan Jalan Tunku Abdul Rahman dan Masjid India ke Jalan Raja di Dataran Merdeka adalah tindakan terbaik dilakukan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata pemindahan itu akan dikekalkan pada tahun akan datang sekiranya mencapai objektif yang diinginkan. Dengar berita kata tak ada orang datang, tapi semalam saya nampak pack, tak boleh berjalan pun di bawah tu. So banyak sangat dia punya khabar angin. So selepas habis selesai barulah kita akan buat postmortem dan kita akan fikirkan macam mana kita nak perbaiki lagi lah. Tapi bagi saya kalau ada hari itu dalam berita harian pun kata ada yang sanggup nak jual, ada sanggup nak beli dengan harga sampai 7,000. So dia bercanggah lah, maknanya berita yang kata tak laku tapi pada masa yang sama ada pula yang sanggup beli tapak dengan harga yang 7,000 kan. So kita kena beri masa sikit untuk kita nak dapat tahu keadaan yang sebenarnya. Ya. Masalah yang timbul di Bazar Ramadan Jalan Raja itu juga ujarnya seperti laluan air tersumbat sudah ditangani, malah penyaman udara dipasang di dalam kemah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan van jenazah dan sumbangan hari raya kepada golongan memerlukan di Ibu Negara semalam. Seramai 200 anak yatim dari 12 rumah kebajikan sekitar Lembah Kelang Selangor dan Simpang Renggam Johor menyiapkan 2 kad raya istimewa untuk Pertubuhan Kebajikan Amal Silaturahim Isteri-Isteri Harapan Malaysia Kasih Malaysia. Kad raya berwarna biru dan merah jambu itu mengandungi ucapan Aidilfitri untuk isteri kepada anggota Kabinet seperti Perdana Menteri, Menteri dan Timbalan Menteri. Kad raya berukuran kira-kira 1 meter itu disiapkan dalam program tautan kasih Ramadan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya semalam. Antara ucapan yang terdapat pada kad itu adalah selamat Hari Raya kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali merangkap pengerusi Kasih Malaysia. Kad berkenaan kemudiannya diserahkan kepada Timbalan Pengerusi Kasih Malaysia Datin Sri Syamsidah Taharin yang juga isteri Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali.
Di majlis ini ada sebahagian daripada ahli-ahli kasih sebab tak semua dapat hadir dan Tun Siti Hasmah pun tidak dapat hadir pada hari ini dan sudah tentunya kami yang hadir ini akan bawa kepada Tun Siti Hasmah terutamanya dan kepada ahli-ahli kasih yang lain untuk menunjukkan kepada mereka hasil kad raya yang telah dibuat oleh anak-anak ini. Alhamdulillah ya. Pada majlis sama, Kasih Malaysia turut menyampaikan kit kasih yang mengandungi kelengkapan sambutan Aidilfitri seperti kuih raya dan sumbangan duit raya. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kelaporan luar negara. Seorang lelaki warga emas Palestin yang beratur lama untuk menunaikan solat di Masjid Al-Aqsa tidak sempat berbuat demikian apabila dia rebah di luar masjid sebelum disahkan meninggal dunia. Menurut laporan The Palestinian Street, mangsa dikenali sebagai Sulaiman Jamal, 63 tahun, meninggal dunia akibat diserang strok dipercayai disebabkan kesesakan melampau di pos pemeriksaan yang didirikan oleh pendatang haram Yahudi. Menurut laporan memo, penduduk Islam Palestin terpaksa melalui beberapa lapisan pemeriksaan keselamatan sebelum dibenarkan masuk ke Masjid Al-Aqsa. Mereka juga dilaporkan terpaksa beratur lama di bawah matahari terik. Tiada laporan yang menyebut dengan tepat jumlah pos pemeriksaan yang terpaksa dilalui penduduk Palestin. Namun laporan Al Jazeera menyebut pos pemeriksaan terbabit melibatkan sejumlah 3,000 anggota polis Israel. Polis Indonesia dikerah untuk bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan menjelang keputusan pilihan raya negara itu yang dijangka diketahui pada 22 Mei ini. Jurucakap Polis Dedi Prasetyo berkata, semua anggotanya akan dilengkapkan dengan perisai keselamatan. Pasukannya turut bersiap sedia dengan gas pemberih mata dan penyembur air. Begitupun, Prasetyo menafikan laporan bahawa anggota polis yang dikerah berkawal di Jakarta akan dilengkapi senjata dan peluru hidup. Ia susulan penangkapan lebih 30 suspek pengganas sejak awal bulan ini kerana disyaki merancang serangan di Jakarta mensasarkan rapat umum pada 22 Mei bagi mendengar keputusan pilihan raya negara itu. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kelaporan sukan, penerjun wanita negara Nur Dabita Sabri memberi kabar gembira kepada skuad terjun negara apabila merangkul pingat gangsa acara 3 meter papan anjal di hari terakhir Siri Dunia Terjun FINA yang berlangsung pada awal pagi ini di London. Penerjun berumur 19 tahun itu bermula agak perlahan pada terjunan pertama akhir apabila sekadar memungut 63 mata untuk di tempat ke-6. Namun bangkit pada terjunan seterusnya apabila mendahului 6 penerjun lain menerusi darjah kesukaran berbeza bagi memperoleh 74.40 mata. Menduduki tempat ketiga di peringkat separuh akhir, Dabita kemudian mengumpul 344.40 mata keseluruhan untuk menghadiahkan pingat gangsa buat negara pada siri terakhir kejohanan pada tahun ini yang juga menjadi pingat pertama negara pada penyertaan Siri Terjun Dunia 2019. Penerjun Australia Madison Keeney membawa pulang pingat emas dengan mengumpul 368.30 mata. Diikuti penerjun Kanada Jennifer Abel membawa pulang perak dengan 353.05 mata. Kempen Malaysia dalam Piala Sudirman bermula semalam dalam saingan yang diadakan di Nanning, China. Aksi pembukaan menentang tuan rumah bagi aksi kumpulan D itu berkesudahan dengan kekalahan 5-0. Turun selaku wakil pertama ke gelanggang bergula laki negara Aaron Chia dan Soh Wo Ye berdepan Lee Jun Hui, Liu Yu Chen. Permainan pembukaan berlangsung amat sengit, menang set pertama sebelum gagal meneruskan rentak dan kecundang pada permainan berikutnya untuk mata pertama memihak China. Giliran perseorangan wanita selepas itu, Sonia Chia juga menampilkan aksi memberangsangkan ketika ditentang Chen Yufei. Tewas set pertama, Sonia bangkit selepas itu untuk mengheret ke perlawanan penentuan sebelum kecundang dan terlepas mendapatkan mata penyamaan untuk negara. Aksi ketiga dan penentuan terarah kepada perseorangan lelaki yang digalas Li Zijia berdepan Shi Yuqi. Tekanan tinggi yang dipikul nyata tidak mampu ditanggung wakil negara itu. Tumpah straight set kepada lawan sekaligus mengesahkan kemenangan China dengan mata semasa 3-0. Penampilan beregu wanita bagi melengkapkan jadual menyaksikan pertemuan Vivian Hu, Yap Cheng Wen melawan Du Yu Li Yin Hui. China tidak memberi ruang kepada wakil negara dengan permainan straight set untuk mata keempat dikutip tuan rumah.
Wakil terakhir negara yang turun ialah beregu campuran Lai Pei-jing, Tan Kian Meng. Hasrat untuk mengutip sekurang-kurangnya satu mata juga terpadam. Kecundang dalam tempoh singkat kepada Huang Yaqiong, Zheng Siwei sekaligus memastikan kemenangan mutlak 5-0 juara 10 kali itu. Malaysia tiada pilihan selain menewaskan India dalam aksi terakhir kumpulan esok sekiranya tidak mahu pulang awal edisi ke-16 Piala Sudirman. Tewas pada pusingan pertama di tangan Korea 18 Mei lalu di Incheon, pasukan negara selamat tiba di tanah air bagi membuat persediaan menghadapi lawan yang sama di pusingan kedua 5 hari lagi. Keputusan 52-14 itu tetap diambil positif skuad negara yang menyasarkan untuk memberi tentangan lebih sengit di tempat sendiri kali ini. Tiba di KLIA 2 malam tadi, pasukan negara yang kecundang dalam aksi pembukaan kelihatan suram namun masih bertenaga untuk menyambung kempen. Ini kerana mereka bakal berdepan lawan sama Korea sekali lagi di perlawanan kedua 25 Mei ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tiada rehat panjang, latihan tetap akan berjalan seperti biasa bersambung hari ini. Jurulatih kebangsaan Brad Mika menegaskan kekalahan 52-14 yang dialami tidak akan mengubah strategi Malaysia tetapi mahukan tumpuan penuh dan semangat melawan sepanjang perlawanan bagi mendapatkan keputusan yang lebih baik kali ini. Kemuliaan bulan Ramadan turut membuka ruang buat persatuan-persatuan sukan tempatan melakukan aktiviti amal. Antaranya Persatuan Kanu Malaysia MASKA yang mengadakan majlis berbuka puasa bagi meraihkan anak-anak yatim di Selangor buat julung kalinya. Program Buat Julung Kali yang diadakan ini adalah sebahagian daripada inisiatif tanggungjawab MASKA bagi meraihkan anak-anak yatim. Seramai 15 orang anak yatim daripada Rumah Anak-anak Yatim Pernem Kelang Selangor menghadiri majlis berbuka puasa ini. Pada majlis berkenaan, MASKA menyampaikan sumbangan duit raya kepada setiap anak yatim dan sumbangan disempurnakan Presiden MASKA Datuk Seri Megat Syahriman Zaharudin. Keceriaan jelas terpancar pada wajah anak-anak yang berusia 6 hingga 13 tahun ini yang jarang-jarang dapat merasai suasana berbuka seperti ini. MASKA ketika ini dalam fasa pemilihan atlet untuk membawa cabaran negara ke Sukan SEA 2019 di Filipina dijadual bermula November nanti. Dengan itu, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.